Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah, tuan-tuan sekalian, kita sambung pembacaan sirah kita pada malam ini, Rahiqul Makhtum, Safi Rahman Mubarakfuri, pada muka surat 73. Baik, tuan-tuan sekalian, kita dah bincang pada pertemuan yang lepas bagaimana tentera Abrah Sabah, tuan sekalian, dia menyerang pada Kaabah itu di Mekah Al-Mukarramah. Kerana apa? Kerana dia mendapat tahu bahawa ada seorang Arab Quraisy, Arab Mekah, mai dekat Sana'a di Yaman. Betul? Habsyar, dia ni di antara gubernur. Sebagai riwayat mengatakan bahawa dia panglima besar. Yang Najasyi utuskan dia untuk jaga negara Yaman tu. Maka tentang bila dia tengok Kaabah, hebat sangat ni. Hebat tak mana? Oh, rupanya ada Kaabah. Bila dia tengok macam tu, dia pun tiru sebiji tuan-tuan macam Kaabah, dia buat dekat tempat dia. Tujuannya apa? Nak bagi orang mai menziarahi dan melawati tempat Kaabah yang dia buat sebiji macam di Mekah tu. Maka tuan-tuan, apabila orang buang najis kat tempat tu, dia pun marah. Dipendekkan cerita, maka dia hantar bala tentera dia bersama dengan gajah-gajah yang hebat itu. Abrah Sabah dia naik atas gajah lah. Dan gajah yang dia dinaiki oleh Abrah Sabah itu, iaitu Al-Habasyi itu adalah gajah yang paling hebat. Paling hebat lah kira ni. Sebab dia panglima, dia ketua. Mesti kalau kereta tu, kereta yang paling hebat tu ialah orang yang paling hebat lah, tuan-tuan sekalian. Maka dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengutuskan di antara tentera-tenteranya, iaitu burung ababil, yang diletakkan tuan-tuan 3 biji ketui batu, 2 di kakinya dan 1 di paruhnya. Lalu dengan kekuatan ini Allah telah menyelamatkan Kaabah, tuan-tuan, Mekah itu. Maka dipendekkan cerita, tuan sekalian, Abrah Sabah walaupun dia tidak terkena batu itu, tapi dia dapat satu penyakit yang sangat pelik, tuan. Sebab tu apabila orang yang dimurkai oleh Allah SWT, yang dia hidup di muka bumi Allah ni, tuan-tuan, kita nampak tu macam hebat, kita nampak tu macam kaya dah, tapi sebenarnya, tuan-tuan, Allah lemparkan dalam hati dia berserabut, berserabai. Sebab tu dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi pernah pesan kat kita, apabila kita bangkit daripada tidur, man akhiratul hamma, barang siapa yang meletakkan urusan akhirat di depan dia. Dia fikir nak salat, dia fikir nak buat ibadat, dia fikir macam mana aku nak bantu orang dan seumpamanya, Allah akan urus urusan dunia dia. Ini Nabi sebut dalam hadis. Tapi kalau barang siapa yang meletakkan urusan dunia kat depan dia, dia buat apa-apa, dia fikir dunia, tak fikir akhirat langsung. Dia pulun kejar dunia, seumpama seperti dia nak hidup 200 tahun lagi. Maka Allah akan fakir baina ainai, Allah akan berikan kepada dia kefakiran di atas 2 mata dia sendiri. Maknanya apa? Dia tengok hak ni tak cukup, hak ni tak cukup, hak ni tak puas hati, hak ni tak puas hati. Dia dah kejar benda yang akan tinggalkan dia apabila dia meninggal dunia esok. Ini hadis Nabi sebut. Allah akan berikan kepada dia rasa sentiasa tak cukup. Sebab apa? Sebab dunia telah menyelubungi, telah masuk dalam diri dia. Maka subhanallah, apabila kita melihat dalam sirah ini, Abrah Sabah tidak kena batu itu, tapi apabila dia balik ke negara dia di Sana'a Yaman, dia mendapat satu penyakit yang menyebabkan, tuan-tuan sekalian, lengannya terputus, tulang-tulang jarinya terputus. Masya Allah. Yang tinggalnya apa? Hanya tinggal kepala dan badan Abrah Sabah Al-Habasyi. Tinggal itu Jari terkeluar dengan sendirinya, tangan terkeluar dengan sendirinya. Yang kata hebat sangat tu, yang kata hebat sangat tu, tuan-tuan ingat
hebat tu adalah pinjaman daripada Allah SWT. Kita ni tak ada apa, hamba saja tuan-tuan. Ilmu yang Allah bagi pinjam kat kita ni, dalam hadis riwayat yang lain, seumpama seperti hang celup ayam tangan ni, celup satu jari, angkat setitih gerak tu, itulah ilmu yang kita dok rasa hebat sangat kat dunia ni. Kan? Ilmu yang kita boleh reka roket, ilmu yang kita boleh reka vaksin. Ilmu tu. Ilmu yang kita boleh reka apa? Jet pejuang, bom dan seumpamanya. Itu ilmu umpama, analogi perumpamaan Nabi Ahmad bahawa di antara ilmu Allah dengan ilmu dekat dunia ni, ilmu Allah tu dia dulu tu. Masya Allah. Kita ni nak usah bangga lagi ke dengan ilmu yang Allah bagi pinjam kat kita sat saja ni? Ya, wang ringgit yang Allah bagi pinjam kat kita ni. Pengikut yang ramai itu, ya, yang Allah bagi pinjam sat kat hang. Ya, apatah lagi pangkat, keturunan dan seumpamanya. Maka kita ni hamba Allah. Ya, maka kita ni orang yang hanya Allah beri pinjaman, nak tengok bagaimana ahsanu amala, sebaik-baik amalan kita. Nak tengok tu ya. Ya, Allah bagi lebih sikit, hang ada ilmu lebih pada orang. Nak tengok hang ni duk rasa hebat daripada orang lain ke ataupun tak? Ataupun hang tawaduk, merendah diri, sampaikan teguran kepada umat dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Tegur bagi elok, sampaikan ilmu bagi elok, ya, dengan uslub yang bijaksana supaya orang boleh menerima ketinggian dan kecantikan Islam itu sendiri. Tuan-tuan sekalian, baik. Maka subhanallah, maka dia mati di mana Abraha ni? Di sana tempat dia. Di sana tempat dia yang dia jadi gubernur tadi ni. Ketika pasukan Abraha menggempur Makkah, orang Quraisy telah lari bertempiaran menuju gunung. Bahkan ada yang telah berlindung di puncak-puncak gunung. Setelah pasukan Abraha ditimpa kejadian yang mereka alami tadi, barulah orang Quraisy pulang ke rumah dalam keadaan aman. Tuan-tuan, cerita dalam lagu ni, Abraha As-Sabah ni tuan-tuan, dia mai daripada Yaman. Yaman ni tuan-tuan, dulunya mereka ini beragama Nasrani. Agama Nasrani tuan-tuan adalah agama yang telah ditinggalkan oleh Nabi Allah Isa alaihissalam. Yakni kitab Injil diturunkan pada umat mereka. Tuan-tuan, kena ikuti cerita ni. Sagi perenggan hak bawah ni, dia cerita pasal itu. Dan juga bersama tuan-tuan, dia serang siapa ni? Serang Kaabah. Kaabah itu dikelilingi dengan orang yang sembah berhala. Maka ini dua Tuhan, maknanya dua agama yang berbeza. Kita boleh ikuti nak? Ni dua agama yang berbeza. Kaabah, orang yang sembah berhala ni. Hubal, Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manah dan seumpamanya. Yang Abraha, dia agama Nasrani. Ahlul Kitab. Tapi Ahlul Kitab mereka ni ada yang terpesong dan ada yang sesat dan ada yang masih lagi menjaga ketulinan Ahlul Kitab itu. Baik. Maka subhanallah, bila dia serang Kaabah, orang-orang Mekah tuan-tuan takut. Sebab apa? Sebab Abraha ni dia sekutu dengan Rum. Ya, kita dah baca dah tuan-tuan tajuk yang sebelum ini, ya, di antara salah satu Allah mengutuskan Nabi SAW di kalangan bangsa Arab Quraisy di Mekah itu, tuan-tuan, Mekah ni dia duduk di antara dua tamadun besar. Dua, orang panggil apa kalau istilah lain tuan-tuan, tak tahulah betul tak kalau istilah lain ini, dua kuasa besar dunia, Amerika dengan China, betul tak? Ni kira dua ni kira besar lah. Nah, kalau negara hak cikai-cikai ni, hak biasa-biasa ni, ketenteraan tak kemah, ekonomi tak kemah tuan-tuan, pakat senyap lagu tu lah. Kira dunia ni kuasa besar dua ni ya. Sekarang ni dalam konteks hari ni, ya, Amerika dengan China. Macam tu lah. Kalau pada zaman dulu sebelum lahirnya Nabi SAW, dua kuasa besar ini dipegang oleh siapa? Pertama, tamadun Rum. Yang kedua, tamadun Parsi. Tamadun Parsi menyembah apa dia? Allahumma salli ala Muhammad, matahari. Ni minta maaf, sembah api. Minta maaf, saya baiki. Sembah api. Ini orang Parsi, bangsa Parsi. Orang Rum yang sekutunya ialah Abraham As-Sabah Al-Habsyi itu, mereka ni beragama Nasrani. Itu cerita dia. Maka subhanallah, bila orang Mekah dengar dapat tahu bahawa orang Abraham nak main serang kita ni, ini negara besar, dia sekutu dengan Rum. Kalau kita pergi serang Abraham,
Satgi mai Rom tolong, satgi pai kita. Macam itulah cerita Nabi Nuh. Satgi Rom mai hantar tolong beri bantuan kepada Abraham Sabah. Habis kita lenyap Mekah ni. Maka tuan-tuan, orang Mekah pun pakat duduk sembunyi di belakang bukit. Tengok-tengok Allah selamatkan Kaabah. Allah turunkan tentera ababil untuk selamatkan Kaabah. Maka tuan-tuan, maka habis apabila dapat maklumat tentang Abraham Sabah kalah dalam peperangan itu, Allah selamatkan Kaabah, maka orang-orang Mekah pun keluar daripada persembunyian mereka. Mereka pun keluar pergi duduk kat rumah mereka balik. Itu cerita dia. Baik. Menurut kebanyakan pakar sirah, peristiwa gajah ini terjadi pada bulan Muharram, iaitu 50 atau 55 hari sebelum kelahiran Nabi SAW, bertepatan dengan akhir Februari atau awal Mac tahun 571 Masihi. Cerita ada maknanya apa tuan-tuan? Sebelum Nabi lahir, cerita yang kata Abraham Sabah ni serang Kaabah ni, kata ulama sejarah Islam 50 tahun ataupun sebelum 55 tahun Nabi lahir. Itu cerita dia. Maknanya dekatlah ni, dekat nak munculnya seorang Nabi ni. Nak lahirnya seorang kekasih Allah, seorang yang akan menyelamatkan akidah dan menjadi utusan Allah. Di mana? Di Makkah Al-Mukarramah. Itu cerita dia. Baik. Ini merupakan hadiah daripada Allah yang Azza wa Jalla untuk Nabi dan rumahnya Kaabah. Apabila kita melihat Baitul Maqdis, kiblat pertama ketika itu, kita akan mendapati bahawa kaum paganis, yakni penyembah berhala, yang menguasai kiblat tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Nebukadnezar II. Dalam kitab yang lain, riwayat lain, Bukhtanasar. Ini nama-nama yang tak payah kita duk bergaduh lah, kan? Ada yang kata Nebukadnezar II, ada yang kata Bukhtanasar. Ini nama-nama nama-nama dulu ni, nak sebut pun boleh lidah, kan? Nak sebut pun boleh nama-nama dulu ni, orang lama, ribu tahun dulu ni. Baik. Maka tuan-tuan, dan Rom pada tahun 70 Masihi. Padahal penduduk asalnya waktu itu beragama Islam, pemeluk agama Nasrani yang masih memegang teguh ajaran Nabi Isa alaihi salam. Sedangkan keadaan Kaabah adalah sebaliknya, tidak pernah dijajah oleh Nasrani dari Habsyah yang ketika itu boleh dikira sebagai Islam kerana memegang ajaran Nabi Isa alaihi salam secara murni, padahal penduduknya adalah orang paganis. Itu cerita dia. Maknanya apa tuan-tuan? Cerita dia lagu ni. Dulu ni Baitul Maqdis tuan-tuan, orang Islam yang buka dulu. Orang Islam yang mula-mula berada di Baitul Maqdis Palestin, orang Islam. Lalu datanglah orang bukan Islam tuan-tuan untuk menawan Baitul Maqdis. Mereka dapat tawan. Baik. Maka subhanallah, Kaabah pada ketika itu tuan-tuan sekalian, orang tak apa nak kenal. Kerana apa? Kerana ditutupi dengan dua tamadun besar ini, Parsi dan Rom yang saya sebut tadi ni. Maka tuan-tuan, subhanallah, di antara hikmah, ini cerita ni, sejarah Islam ni, di antara hikmah Allah menurunkan tentera ababil dalam menyelamatkan Kaabah, tuan-tuan, iaitu untuk apa? Untuk membuka mata dunia. Untuk membuka mata dunia kembali fokus kepada Kaabah. Kerana apa? Kerana nanti akan lahirnya seorang Nabi yang akan menyelamatkan umat. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, cerita dia saya sebut tadi ni, Abraham ni agama Nasrani. Walaupun ada orang panggil ada sedikit penyelewengan dan seumpamanya, tapi tuan-tuan mereka agama Samawi. Kitab Samawi turun kat mereka. Berbanding dengan orang sembah berhala, memang jauh sungguh tuan-tuan. Betul tak? Memang jauh sungguh lah. Memang tak ada kitab Samawi. Kalau Nasrani masih lagi mereka berada dalam kitab Samawi, tetapi sesat dan seumpamanya di situ. Maka tuan-tuan, mengikut kefahaman mereka, kalau macam tu, takkan Allah selamat, sepatutnya Allah selamatkan Nasrani. Sebab itu agama Samawi. Tetapi pasal apa Allah selamatkan Kaabah? Sebab tu tuan-tuan, orang mula membuka mata kepada Kaabah itu sendiri. Kerana apa? Saya nak sebut bahawa kerana di antara hikmahnya Allah nak memberi fokus kepada Kaabah dan nak memberi fokus bahawa di Makkah satu hari nanti akan lahirnya seorang manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah. Itu cerita dia. Ini di antara perancangan Allah. Tuan-tuan, analogi perumpamaan
yang nak bagi senang kita faham tuan-tuan. Dulu ni tuan-tuan, cerita dulu ni tahun bila, tahun 1990 berapa saya tak ingat. Dulu ni WTC di mana? Di Amerika Syarikat tuan-tuan. Dulu kalau orang yang tak kaji tuan-tuan, dia pun tak tahu kata ada bangunan tinggi betul tu. Tiba-tiba tuan-tuan mai satu kapal terbang, mai belah tuan-tuan. Satu dunia dapat maklumat cerita pasal seisinya. Siapa yang bertugas, bila bertugas pejabat tu dan sebagainya tuan-tuan. Itulah perumpamaan saya nak sebut bahawa dulunya orang tak kenal bangunan tu, dengan berlakunya peristiwa tu orang mula kenal. Macam itulah hikmah Allah selamatkan Kaabah. Ini di antara perancangan-perancangan Allah untuk apa? Untuk membuktikan bahawa datangnya Nabi kita SAW. Baik, kita tengok lagi. Maka subhanallah, berbekalkan ini perenggan yang kedua saya sebut dah tadi. Baik, masuk perenggan yang ketiga. Abdul Muttalib mempunyai 10 orang anak lelaki, iaitu Haris, Zubair, Abu Talib, Abdullah, Hamzah, Abu Lahab, Qaidah, Muqawwil, Dirar dan Al-Abbas. Ada juga menyebutkan 11 orang, lalu ditambah seorang lagi yang bernama Qussam. Ada pula menambah 2 orang lagi, iaitu Abdul Ka'bah dan Hajj, sehingga jumlahnya menjadi 13 orang. Pendapat pertama yang menyebutkan bahawa anak lelaki Abdul Muttalib ada 10 orang, berhujah bahawa Abdul Ka'bah adalah Muqawwim, Al-Hajj adalah Qaidah, dan Abdul Muttalib tidak mempunyai anak bernama Qussam. Manakala anak perempuan Abdul Muttalib jumlahnya adalah 6, iaitu Ummul Hakim, nama asalnya Bayda, Barra, Atika, Safiyah, Urwah dan Umaymah. Ada cerita ni. Saya nak sebut bahawa sebelum kelahiran Nabi SAW, kita kenal siapa adik-beradik ayah Nabi. Itu maksud dia. Adik-beradik ayah Nabi ni tuan-tuan, sebahagian para ulama membahagikan ada 3 pendapat. Pertama, ada 10 orang. Ada yang kata ada 11 orang, dan ada yang kata 13 orang. Ini khilaf di kalangan para ulama sejarawan Islam tentang mengatakan begitu. Maka cukup kita meyakini bahawa Abdullah ayah Nabi kita SAW itu di antara anak Abdul Muttalib. Yang ini siapa? Tok Wan Nabi SAW. Cukuplah itu kita memahaminya. Baik. Maka subhanallah, Abdullah ayahanda Nabi SAW. Ini tak cerita pasal Rasulullah lagi ni. Masih lagi duk cerita pasal Tok Wan Nabi, apa yang berlaku sebelum Nabi lahir, dan bagaimana apa yang berlaku ketika mana ayah Nabi SAW hidup pada waktu itu. Baik, perenggan pertama. Ibunya bernama Fatimah binti Amru bin Aith bin Imran bin Makhzum Al-Yaqzah bin Murrah. Abdullah adalah anak Abdul Muttalib yang paling tampan, sekaligus paling disayangi dan dicintainya. Abdullah ialah anak Abdul Muttalib yang terpilih untuk disembelih sebagai pembayaran nazar ayahnya. Hal itu terjadi ketika anak lelaki Abdul Muttalib telah genap berjumlah 10 orang dan mereka telah dewasa. Abdul Muttalib menyampaikan kepada mereka nazar yang dulu pernah diucapkan dan mereka pun mematuhinya. Cerita dalam lagu ni tuan-tuan. Abdul Muttalib ni tuan-tuan, siapa dia ni? Dia ni Tok Wan Nabi ya. Tok Wan Nabi SAW. Dan tugas Abdul Muttalib ialah menjaga Kaabah dan menguruskan apa yang berada di sekitarnya. Ini tugas Abdul Muttalib. Sebelum tu siapa yang buat tugas tu? Al-Muttalib, saudara kepada Hisham. Itu tuan-tuan kena mengikuti cerita tu. Dan Hisham tu siapa? Tok Wan Nabi yang kedua. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hisham. Baik. Maka subhanallah, Abdul Muttalib pernah bernazar satu ketika dahulu. Sebelum berlakunya tentera Abrahah serang Kaabah, Abdul Muttalib pernah bernazar. Dia pernah janji dekat diri dia. Dia kata apa? Kalaulah aku boleh jaga sungguh Kaabah ni, orang kacau Kaabah, kita boleh jaga bagi elok. Dan juga aku mendapat 10 anak lelaki. Dia kata ni, aku dapat 10 anak lelaki dan aku boleh jaga Kaabah ni dengan baik. Orang serang Kaabah pun aku boleh jaga dengan baik. Aku akan korbankan di antara salah seorang anak aku yang paling aku sayang. Maknanya apa tuan-tuan?
Cerita dia tuan-tuan, dia pegu. Bahasa kita dia pegu lah. Dia gandingkan benda yang hebat dengan benda yang dia sayang. Itu maksud dia. Kaabah benda besar. Ini Baitullah. Ini amanah, tugas yang dia perlu laksanakan dalam hidup dia. Maka tuan-tuan, dia nak jaga Kaabah tu, nak jaga keselamatan, pengurusan dalam Kaabah tu, lalu dia gandingkan dengan anak dia yang paling dia sayang. Kalau dia gandingkan dengan unta 1 ekor, dan dia pun tokai unta, tak ada apa tuan-tuan. Kan? Tak ada apa, dia sembelih ekor lagi, hak beranak lagi 2, 3, 4 ekor lagi mai. Kan? Dia tak ada apa sangat gandingan tu. Bila nak ganding, dia ganding hak. Macam anak kita ni tuan-tuan, nak masuk apa ni periksa SPM ni, mak pun abang kat dia. Hang dapat 1A, mak bagi 100. Oh, seronok ah. Kan? 100, 1A 100. Kena 9A tentang 900, pak dia jenuh palang kena cari. Ya, maknanya apa? Gandingan tu. Kan? Tak dapat A tu susah lah. Nak kena study, nak kena buat ulang kaji, buat kerja sekolah dan kena hafal apa semua ni. Bandingkan dengan benda yang besar. Maka subhanallah, ya, apabila tercapai cita-cita itu, tercapai impian itu, Abdul Muttalib pun teringat, oh dulu aku pernah nazar, aku pernah bersumpah di atas nama Tuhan ini. Ya, maka subhanallah, dia pun panggil anak-anak dia. Dia panggil Abdullah, dia panggil Abu Lahab. Abu Lahab ni tuan-tuan, Abu Lahab ni pak saudara Nabi lah cerita dia. Hamzah, Sayyidina Hamzah, tuan-tuan, pak saudara Nabi juga ni. Ya, yang memeluk Islam. Ya, Abu Talib, hak jaga Nabi tu. Ya, pada Muqawim, Dirar, Qaidah, panggil Abdul Talib panggil. Abdul Talib pun ingat balik kat depa. Kata dulu ni pak pernah nazar. Nah, kalau kita pergi jaga elok Kaabah, nah, pak akan sembelih di antara kata, ustaz ni cerita apa ni? Sembelih anak sendiri. Tak, jangan duk belak. Hak dia cerita ni zaman 1400 tahun dulu. Ya, Allah berikan arahan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam untuk sembelih anaknya. Kita nak kata, apa dia ni? Tak, itu ada dalam Al-Quran. Cerita itu tuan-tuan terdapat dalam Al-Quran. Dan Al-Quran ini bersifat mutawatiran. Tuan-tuan, mustahil bohong. Ya, kalau hadis terbagi pada dua. Tuan-tuan, hadis mutawatir dan hadis ahad. Mutawatir, kalau kita ingkar, fahuwa kafir. Tuan-tuan, tapi kalau hadis ahad, masih lagi perbahasan di kalangan para ulama. Hadis ini hasan ke? Hadis ini jadi dhaif ke? Hadis ini jadi sahih ke? Hadis ini jadi maudhu' ke? Dan sebagainya. Itu hadis ahad. Itu perbahasan yang hadis. Dalam Al-Quran tak ada ahad apa, tak ada tuan-tuan. Memang qat'iyyun. Disebut dalam Quran itu cerita yang benar. Maka subhanallah, bila Abdul Muttalib cerita lagu tu, dikatakan dia telah mengundi, maka siapakah yang akan disembelih? Nah, sebahagian mengatakan bahawa tuan-tuan, ya, Abdullah, ya, iaitu mangsa penyembelihan yang kedua. Pertama siapa? Nabi Allah Ismail alaihi salam. Nah, yang kedua Abdullah, yakni ayah Nabi SAW, mangsa penyembelihan yang kedua. Ini kalau orang mengaji sirah, apabila orang sebut apa dia mangsa penyembelihan yang kedua, siapa dia? Abdullah. Orang tahu, ini peristiwanya. Apa peristiwa itu? Ya, Abdul Muttalib, ya, dia mengundi siapakah yang akan disembelih. Panah menunjukkan Abdullah iaitu seorang yang disayangi manusia. Maka dia berkata, ya Allah, dia ataupun 100 ekor unta. Setelah itu dia membuat undian antara, ya, Abdullah, ya, dengan unta. Maka panah terbang 100 ekor unta. Dikatakan dia menulis nama mereka di setiap batang anak panah yang akan diundi, lalu menyerahkan kepada penjaga patung Hubal. Maka keluarlah nama Abdullah. Abdul Muttalib membawa Abdullah ke Kaabah untuk disembelih. Ketika itulah orang Quraisy berusaha mencegah Abdul Muttalib, terutama bapa-bapa saudara Abdullah daripada kalangan Bani Makhzum dan abangnya Abu Talib. Abdul Muttalib bertanya kepada mereka, jika tidak ku sembelih anak ini, apakah yang perlu aku lakukan dengan nazarku? Kita ada lagu ni tuan-tuan. Bila dia buat, dia faham, dia ingat balik nazar dia buat terus tu. Ni bagus ni tuan-tuan. Sebab tu dia antara salah satu hikmah Allah utuskan Nabi di kalangan orang-orang Arab. Ya, orang Arab ni perangai dia, bila dia nak buat satu benda, dia akan buat dengan penuh asal. Walaupun benda tu sesat, walaupun benda tu salah, apatah lagi benda tu betul.
Ini panggil warak, tuan-tuan. Nah, sahabat Nabi ni sebelum depa meluk Islam, tuan-tuan, depa ni orang yang paling perongah. Nah, kalau nak lawan Islam ni, tuan-tuan, siapa tak boleh halang. Nah, tapi sekali Islam telah menusuk dalam jiwa dan perasaan mereka, masya-Allah, mereka di antara pendukung utama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hikmah. Orang Melayu, tuan-tuan, tak apa, hampir dulu. Tak apa, kita duduk belakang, tak apa, kita duduk belakang. Tuan-tuan sekalian, tak percaya, tuan-tuan boleh tengok. Masuk saja kelas, tuan-tuan, tuan-tuan tengok orang Melayu semua duduk kat belakang. Ya, orang depan, tuan-tuan, semua orang, tak tahulah siapa, tuan-tuan. Kalau di mana-mana pun lagu tu lah. Tuan sekalian, jadi mungkin malu kot orang Melayu ni. Malu-malu berisi kan. Orang Arab, kalau dia nak buat benda tu, tuan-tuan, dia akan buat sepenuh azamnya. Abdul Muttalib dia lagu tu. Maka subhanallah, dia tulis semua dekat busur anak panah tu dengan semua nama anak-anak dia. Dia tarik anak panah, tengok-tengok keluar nama Abdullah. Nah, bila keluar nama Abdullah, tuan-tuan, dia tak cakap banyak. Dia ambil anak dia yang dia sayang, Abdullah tu, dia bawa depan Kaabah, dia nak sembelih. Maka subhanallah, pak-pak saudara Abdul Muttalib, tuan-tuan, duk habaq kat dia, duk bisik kat telinga dia, hang nak sembelih anak hang ni. No, bukan anak binatang apa, bukan unta ke kambing ke, hang sembelih anak hang sendiri ni. Hang pikir bagi masak bagi elok. Nah, ni pak saudara, duk cucuk telinga Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pun dia pun nak buat lagu mana? Aku pernah berjanji dan pernah bernazar dulu ni. Ni kalau aku tak buat lagu ni, macam mana dengan janji aku dengan Tuhan? Macam mana nazar aku dengan Tuhan aku? Lagu mana? Maka subhanallah, mereka menyarankan untuk mendatangi seorang dukun perempuan yang meminta jalan keluar. Maka pak-pak saudara pun bincang, dia kata, aku ada satu idea bagi kau, nak bagi selesai masalah ni. Lagu mana cerita dia? Dia pun habang, dekat kampung kita ni ada seorang dukun. Dia ni seorang, orang panggil tukang jampi lah. Dulu ni, tuan-tuan, sebelum lahirnya Nabi SAW, tuan-tuan, kedudukan dukun itu sangat tinggi. Kita belajar dalam Ma'alimus Surah, di antara kepercayaan orang Arab, dukun ni, tuan-tuan, orang panggil apa? Dia punya kedudukan masyarakat ni hebat lah. Kalau macam anak kita ni, tuan-tuan, anak hang kerja apa? Doktor. Oh, hebat lah doktor. Anak hang kerja apa? Engineer. Oh, hebat lah. Itu kedudukan dekat dunia lah ni, tuan-tuan, kita letak. Tuan-tuan sekalian, dulu di tanah Arab sebelum Islam datang, bila orang kata dukun ni, hebatlah. Dan di antaranya lagi, mereka akan merujuk kahin. Ya, kahin ni apa? Dia tengok, tuan-tuan, benda-benda yang luar biasa, lalu dia orang panggil apa? Allahumma salli ala Muhammad. Dia meneka, ya, benda-benda yang besar akan berlaku, ya, pada masa akan datang. Itu kahin. Dan juga munajjim. Apabila dia tengok bintang, ya, dia tengok matahari, lalu dia teka sekian-sekian hari akan berlaku benda-benda besar sekian-sekian. Ini, tuan-tuan, kepercayaan karut-marut oleh orang Arab Jahiliyah sebelum kedatangan Islam. Dia perujuk, ya, ahli nujum. Ya, mereka rujuk orang-orang hak tukang jampi ni. Kebetulan hak tukang jampi, tuan-tuan, orang perempuan. Orang perempuan, tuan-tuan. Dia pun pandai ni, main-main jampi ni, tuan-tuan. Maka Abdul Muttalib mendatangi dukun perempuan yang dimasukkan. Lalu si dukun menyuruh Abdul Muttalib untuk mengadakan undian antara Abdullah dengan 10 ekor unta. Apabila yang keluar nama Abdullah, maka unta yang diundi ditambah 10 lagi. Lalu diadakan pengundian berulang hinggalah Tuhan redha. Makna apa, tuan-tuan? Cerita ada lagu ni. Ya, dukun ni bagi idea kat dia. Dia kata ada lagu ni, kalau hang tak mau bagi anak hang kena bunuh, kena sembelih, hang kepilkan, kalau hang apa terbih, orang panggil apa? Kalau hang tarik anak panah tu, keluar anak panah tu nama Abdullah, hang kena korbankan 10 ekor unta. Tuan-tuan. So, unta ni, tuan-tuan, ni kenderaan yang hebat. Ya, dia tak macam kuda. Kuda ni walaupun dia laju, tapi dia punya maintenance dia banyak, tuan-tuan, kuda ni. Laju-laju syak ya, tapi minyak makan banyak. Nak kena bagi makan banyak. Unta ratusan kilometer. Tapi dia boleh berjalan. Sebab apa? Dia simpan air dekat badan dia. Unta ni mahal. Maka tuan-tuan, dukun ni bagi idea, dia kata, nak bagi selamat, anak hang tu, bila keluar nama Abdullah,
Nah, hang kena korban 10 ekor unta. Dia pun buat lagu tu. Abdul Muttalib pun tarik panah tu, keluar busur panah nama Allah. Lalu digantikan dengan 10 ekor unta. Tarik lagi keluar. Abdullah, maka keluar lagi, kena korbankan lagi 10 ekor unta. Tarik lagi keluar nama Abdullah. Sampailah 10 kali. 10 kali 10 berapa? 100 ya. Jadi tuan-tuan, 100 ekor unta, bila sampai dekat 10 tuan-tuan, maka keluarlah perkataan unta. Tuan-tuan boleh ikuti tak contoh hari ni? Dia terbit keluar Abdullah, dia kena korban 10 ekor unta. Tarik lagi, keluar lagi, kena korban lagi, keluar nama Abdullah, kena sampai 10 kali keluar nama unta. Bila keluar unta, bermaksud habislah, cukuplah nazar hang, telah habislah, selesailah nazar hang, maka cukuplah 100 ekor unta yang disembelih dengan yang diberikan idea oleh Nujum ini. Maka tuan-tuan sekalian, apabila berlaku peristiwa ini, dahulunya memang jumlah dia untuk seorang manusia dalam kalangan Quraisy dan juga di seluruh bangsa Arab adalah 10 ekor unta. Tuan-tuan, orang sebelum kedatangan Islam, apabila orang bunuh, ni kita tiba-tiba dengar orang bunuh, tuan-tuan, dia bunuh manusia yang lain. Bila dia bunuh dan didapati salah, dia tu kena bayar 10 ekor unta. Ni sebelum Islam ni. Apabila berlaku peristiwa ni, peristiwa yang besar ini tuan-tuan sekalian, maka tuan-tuan, undang-undang dunia pada waktu itu telah bertukar daripada bila mana hang bunuh, hang kena ganti dengan 100 ekor unta. Dan itu menjadi satu undang-undang rasmi bermula daripada peristiwa itu, tuan-tuan sekalian. Sehinggalah tuan-tuan sekalian, undang-undang itu diteruskan dalam Islam. Kalau kita belajar dalam fiqhul uqubat, bagaimana kita para pemerintah apabila dapat tahu tentang kawan dibunuh dan seumpamanya, di antara perkaranya ialah hang kena korban 100 ekor unta. Bilangan dia tu, kalau ikut law ni tuan-tuan, berapa? Berjuta lah tuan-tuan. Berjuta lah. Contoh dah. Kosnya tuan-tuan sekalian. Dan ini disebut dalam kitab-kitab fiqh kita. Memang ada. Dan apabila Nabi lahir dan syariat itu diteruskan. Bukan semua perkara yang berada pada zaman jahiliah Nabi buang, tidak. Ada benda yang Nabi teruskan. Dan di antaranya ialah sistem perkahwinan. Dan sampai hari ini kita berkahwin, tuan-tuan. Dan di antara perkara cara orang Arab kahwin, macam kita dah kahwin lah ni. Cara macam mana, tuan-tuan? Kita berkenan dengan orang perempuan ni, kita hantar wakil. Itu orang jahiliah pun buat lagu tu dulu ni. Maka apabila Islam datang, Islam meneruskan perkara itu. Dan dua lagi cara diharamkan, Nabi tak bagi, Islam tak bagi. Dua cara ni lagu mana? Kita dah bincang dah pada pertemuan lepas. Kita dah bincang dah cara orang perempuan tu dia nak menikah dengan lelaki, ataupun lelaki ni nak menikah dengan perempuan. Dua cara ni telah dihapuskan dalam Islam. Dengan cara apa? Berzina dan seumpamanya. Maka Islam larang benda itu. Nabi sekat benda itu. Supaya apa? Supaya terjaganya nasab dan keturunan manusia itu sendiri. Muslimin mukminin yang dirahmati Allah, maka subhanallah, Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis, dalam kitab Ibnu Hisham dan Tariq At-Tabari, Ana ibnu Dhabihain, adalah bermaksud aku adalah anak dua orang yang disembelih. Seperti saya sebut tadi, aku adalah anak dua orang yang disembelih. Pertama Abdullah, yang kedua Nabi Allah Ismail alaihi wassalatu wassalam. Tapi tak jadi sembelih, Allah gantikan dengan kibas. Dan Abdullah Allah gantikan dengan unta. Itu cerita dia. Itu cerita dia sebelum Nabi lahir. Maka Abdul Muttalib memilih Aminah bin Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhra bin Kilab untuk dijadikan isteri Abdullah. Aminah ketika itu merupakan salah seorang wanita terkenal dalam kalangan Quraisy, sama ada secara nasab maupun kedudukan di tengah orang Arab. Ini tuan-tuan. Maknanya apa, tuan-tuan? Hak cari pegu mak Nabi kita ni, tuan-tuan. Aminah dengan Abdullah tu siapa? Tok Wan Nabi Abdul Muttalib. Dialah yang cari bakal mak Nabi SAW, Aminah tu.
Sebab apa? Sebab Aminah duk perhati. Minta maaf. Sebab Abdul Muttalib duk perhati, dia duk tengok Aminah ni bagus. Keturunan dia pun elok, masih lagi menjaga kehormatan dan seumpamanya. Maka Abdul Muttalib pun pilihlah keturunan baik. Kita mengaji dalam sirah tuan-tuan sekalian, yang kita duk cerita tentang orang Arab jahiliah ni sebelum kedatangan Islam, mereka menyakiti hati jiran, mereka bergaduh, mereka memutuskan silaturahim itu perkara biasa. Dan ada di antara mereka apabila lahirnya anak wanita, maka tanam hidup-hidup. Saya nak sebut bahawa benda-benda tu bukan semua Arab jahiliah buat. Itu sebut dalam sirah. Bukan semua mereka buat semua, tuan-tuan. Ada lagi kelompok manusia yang masih lagi terjaga, tuan-tuan, akhlak dan keturunan mereka. Dan di antara akhlak yang masih lagi terjaga, ni keturunan Nabi SAW, Aminah ni. Masih lagi. Dan di antara termasuklah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi yang pertama, Nabi kita SAW. Masih lagi terjaga, tuan-tuan. Tak buat lagi benda-benda merapu, tak minum arak, masih lagi menjaga kehormatan, tuan-tuan sekalian. Ada lagi kelompok manusia tu. Dalam duk ada lagi tu, dalam duk banyak duk semua berhala, duk minum arak, duk kacau orang dan buat zalim orang. Adalah, tuan-tuan, pada keturunan yang masih lagi dijaga akhlak dan seumpamanya. Dan Abdul Muttalib pilih Aminah untuk memperisterikan ayah Nabi kita SAW, yakni Abdullah. Baik, maka ayahnya tergolong sebagai pemimpin Bani Zuhrah, sama ada secara nasab maupun kemuliaan. Bersamanya Abdullah membina sebuah rumah tangga kecil di Makkah. Tidak lama setelah pernikahan, Abdul Muttalib mengutus Abdullah ke Madinah untuk menghimpunkan kurma bagi keluarga mereka. Namun begitu, setibanya di Madinah, Abdullah meninggal. Ada pendapat lain yang menyebutkan bahawa Abdullah melakukan perjalanan dagang ke Syam. Ketika itu dia bergabung dengan rombongan pedagang Quraisy. Tatkala singgah di Madinah, dia mengalami sakit teruk dan meninggal di sana. Abdullah dimakamkan di rumah Nabi Khat al-Ju'di. Maknanya apa, tuan-tuan? Abdullah, ayah Nabi SAW, satu hari dia bawa barang dagangan dia nak berniaga kat Syam. Bila dah kahwin dengan Aminah, tuan-tuan sekalian, maka Abdullah ni pun dia nak berniaga. Dia pun berniaga lah. Bawa barang dagangan dia. Bila singgah kat Syam, patah balik, singgah dekat Madinah. Dulu dia nama Yasrib, lari nama Madinah. Tuan-tuan, maka bila sampai dekat Madinah, tuan-tuan, orang dah dapat kesan dah, Abdullah ni tak apa nak sihat. Dia pun sakit, semakin sakit. Lama-lama, tuan-tuan, dia wafat, meninggal dunia. Di mana? Di Madinah. Di Madinah, di rumah siapa? Di rumah Nabirah al-Ju'di. Tuan-tuan, jadi maklumat kita pada malam ni, tuan-tuan sekalian, bila orang tanya kita tang mana meninggalnya ayah Nabi SAW, kita boleh jawab malam ni di Madinah, di Yasrib. Itu cerita dia. Maka subhanallah, maka sewaktu meninggal ayah Nabi SAW, dia berumur sekitar 25 tahun. Masya Allah. Maknanya apa, tuan-tuan? Meninggal dunia waktu muda ni, 25 tahun ni. Kalau istilah kita ni, tuan-tuan sekalian, tak ada pencen lah. Tak ada pencen. Meninggal awal, umur 25 tahun. Allah uji Nabi SAW meninggal dunia. Ayah Nabi meninggal dunia waktu muda. Dan dia meninggal sebelum kelahiran Nabi SAW. Menurut kebanyakan sejarawan Islam, dan ada berpendapat yang lain menyebutkan bahawa dia meninggal 2 bulan atau lebih dari itu setelah kelahiran anak itu. Dan ini disebut dalam sirah Ibnu Hisham dan Tarikh At-Tabari. Ada sebagian ulama kecil mengatakan bahawa ketika mana Nabi, waktu itu Nabi 2 bulan. Ada yang kata lebih sikit pada tu, waktu tu Abdullah, yakni ayah Nabi SAW, meninggal dunia. Adalah sebagian ulama kecil kata lagu tu. Tapi kebanyakan para ulama mengatakan bahawa ayah Nabi kita, tuan-tuan, wafat, meninggal dunia ketika mana, tuan-tuan, Nabi belum lagi lahir. Itu cerita dia. Baik, maka subhanallah, setelah khabar kematian Abdullah, sampai ke Makkah, Aminah meratapinya dengan memakai pakaian serba usang, lantas melantunkan syair. Afa janibul batha min ibn Hashim, wajawara lahdan kharijan fil ghamagimi, da'athu al manaya da'watan fa'ajabaha wa ma tarak fil nas min ibn Hashim, aishatan rahu yahmilu nas rirahu,
ta'awarahu ashabuhu fit tazahum fa in taku ghalatuhu al-manaya wa raibuha faqad kana mi'ta'an kathirut turahum. Ini syair. Ya, sebab tu tuan-tuan, ini di antara ketinggian dan kesusastraan bahasa Arab. Apabila berlaku perkara hebat dalam kehidupan mereka, mereka akan melantunkan syair. Ya, tuan-tuan akan tengok bagaimana tuan-tuan sekalian, ya, ke depan ni tuan-tuan. Oh, banyak syair yang diungkapkan, ya, dia dikeluarkan dan dirakamkan oleh sejarah Islam. Di antara syair yang sangat terkenal, iaitu apa? Iaitu syair Abu Talib, tuan-tuan, menjaga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam daripada, ya, Arab jahiliyah, Arab musyrik Mekah, tuan-tuan, nak bunuh Nabi SAW. Abu Talib sayang dekat Nabi ni, tuan-tuan, sampai melantunkan syairnya. Tuan-tuan, itu tajuk yang akan datang. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan, bagaimana, ya, ketinggian kesusastraan bahasa Arab, ya, pada syair. Maka tuan-tuan, saya nak sebut bahawa Al-Quran turun, tuan-tuan, menandingi yang pada rasa hebat sangat bahasa Arab tu, dia rasa hebat sangat kesusastraan bahasa Arab, tingginya bahasa Arab tu, Quran turun, tuan-tuan, menandingi kehebatan apa tu. Ini di antara mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani i'jazul lughawi, i'jaz dari bahasa Arab. Baik, apa maknanya? Telah meninggal seorang anak Bani Hashim di sisi Batta, menepatinya liang lahat nun jauh di sana. Kematian memanggilnya, maka dia menyahut seruan itu. Kematian yang tidak meninggalkan putra Hashim semisalnya. Pada senja hari, mereka membawa pulang kerandanya, beramai-ramai diusung oleh semua temannya dalam kesesakan. Jika kematian dan duka cita telah merampasnya, limpahan kasih sayang dan sikap dermawannya tetap terpahat di memori. Warisan ditinggalkan adalah 5 ekor unta, segerombolan kambing, dan seorang hamba perempuan dari Habsyah bernama Barakah yang digelar Ummu Aiman. Barakah inilah wanita yang pertama mengasuh Nabi SAW. Ini cerita dia. Nah, Abdullah, ayah Nabi, bila wafat, Allah tinggal harta apa? Tak banyak mana pun. Hanya tinggal 5 ekor unta, dan adalah sikit beberapa ekor kambing, dan juga seorang hamba perempuan yang bernama Ummu Aiman. Itu cerita dia. Sebab tu lah ni, tuan-tuan, bila ada anak, tuan-tuan, bila ada anak cucu, bila tanya kita anak buah nama apa, kita membuh nama Ummu Aiman. Nah, sebab apa? Ini di antara orang yang berjasa, yang menjaga dan mengasuh, tuan-tuan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ummu Aiman. Nah, tuan-tuan sekalian, maka subhanallah, kalau kita renung dan perhati, tuan-tuan, syair yang dilantunkan oleh Aminah, isteri Abdullah, yakni anak pada ibu Nabi SAW, tuan-tuan, tuan-tuan boleh tengok tak, tuan-tuan, fa in taku ghalatul manaya wa rawbuha faqad kana mi'ta'an kathirut tarahum. Tuan-tuan, apa maknanya, tuan-tuan? Yang tak ada dah semisal keturunan, ya, zuriat, ya, yang ditinggalkan oleh Hashim, nah, semisal Abdullah. Maknanya apa, tuan-tuan? Isteri Abdullah, tuan-tuan, mengiktiraf kebaikan dan dermawan suami dia. Susah tuan-tuan. Kalau, sebab tu kata ulama, kalau kita nak kenal suami kita ataupun isteri kita hak sebenarnya, perangai dia hak betunya, tanya orang rumah dia, tanya suami dia, macam mana suami dia duduk kat rumah. Hak tu baru betul. Kalau tanya kawan dia mungkin kedai kopi, dia sembang cara kedai kopi, tapi bila duduk dalam rumah, dia boleh tahu lagu mana. Maka tuan-tuan, ini, tuan-tuan, yang mengiktiraf suaminya ni isteri dia sendiri. Maknanya apa, tuan-tuan? Allah ni orang bagus, orang yang suka bantu orang yang dermawan. Dia diiktiraf oleh isteri dia sendiri. Dan inilah di antara zuriat yang hebat yang pernah ditinggalkan oleh Hashim. Nama siapa? Amru, nama sebenarnya, yang tuan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ini cerita tentang bagaimana, ya, kewafatan yang Allah uji, ya, pertama sekali dalam hidup Nabi SAW, ketika mana Nabi sebelum Nabi lahir lagi. Ini ujian yang pertama yang Nabi terima dalam hidup Nabi. Lahir-lahir, tuan-tuan, tengok ayah tak ada dah. Ya, ayah tak ada, tuan-tuan. Ya, bukan jiran, bukan adik-beradik, tuan. Ni ayah sendiri yang menanggung, yang menjaga waktu dia susah dan seumpamanya. Ayah sendiri tak ada.
Maka ini di antara ujian yang pertama yang Allah bagi kepada Nabi SAW. Untuk apa? Untuk nak membina kesabaran, nak bina tuan-tuan, ya, keteguhan, ya, kekuatan tuan-tuan untuk menghadapi perkara yang lebih besar lepas ni. Sebab tu tuan-tuan, ya, sikit lagi saya nak sebut bahawa anak-anak kita ni tuan-tuan bukan tekan A saja. Pergi sekolah, hang bagi dapat A saja. Bukan tekan hak tu saja. Itu salah satunya. Dan di antara perkaranya juga apa? Tekan juga macam mana lepas ni hang nak hidup, hang nak berdikari. Hang sabar dengan ujian. Setelah mana hang akan mendapat ujian yang besar apabila hang besar esok ni. Nah, hang boleh mandiri, boleh berdikari, tak duduk di bawah mak ayah saja, bantuan mak ayah saja. Hang boleh buat macam sendiri. Nah, tuan-tuan sekalian, ya. Maka ini ilmu yang perlu dididik oleh anak-anak kita. Dan inilah sejarah yang dirakam oleh dalam yang telah dirakamkan dalam Islam oleh Allah SWT untuk perancangan supaya apa? Supaya Nabi kita SAW tuan-tuan, ya, boleh menerima ujian yang besar apabila, ya, umurnya Nabi itu semakin meningkat dan semakin meningkat. InsyaAllah tuan sekalian, ya, pada tajuk akan datang tuan sekalian, kita akan meneruskan pembacaan sirah kita itu pada bab yang ke-6 muka surat 77 tentang bagaimana peringkat kelahiran sehingga 40 tahun sebelum menjadi Nabi SAW. Itu cerita dia. Nah, ni tajuk akan datang, kita nak tahu, kita nak kenal Rasulullah ni waktu umur 40 tahun ke bawah, apa peristiwa-peristiwa itu yang berlaku. Ya, ketika Nabi umur 3 tahun, 5 tahun, 15 tahun, insya-Allah kita akan masuk sikit-sikit, ya, supaya kita ni memahami secara keseluruhan tentang, ya, kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya setakat itu dulu, ya, perkongsian sirah saya pada malam ini. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.